بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل: والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه عشقت، فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر، وهذا داء أعيا الأطباء ودواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. The second category of people who have this form of infatuation are the Sodomites. As Allah said, وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. And the people of the city came rejoicing. Lut said, indeed, these are my guests, so do not shame me, and fear Allah, and do not disgrace me. They said, have we not forbidden you from protecting people? Lut said, they are my daughters, women of the town, if you would be good doers of lawful marriage. By your life, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indeed they were in their intoxication, wandering blindly. All Allah has recounted the story of both parties and their infatuation of forbidden images and their lack of concern for the consequential harms. This infatuation is an illness that the doctors have failed to find a remedy for and have found its cure to be difficult. It is by Allah a deliberated, debilitating illness, a fatal poison that proves difficult for the people to remove once it's become attached to the heart, and its flame does not ignite in any heart except that it becomes difficult for the people to extinguish. It is of different categories. Walaha aqsam. So the second category, golongan kedua yang Al-Quranul Karim cerita tentang golongan yang terjebak dalam penyakit hati yang kita sebut sebagai angau ini, ialah golongan homoseksual. Golongan yang melakukan hubungan seksual sesama jantina. Na'udzubillahi min zalik. Dan kisah mereka ini dirakamkan dalam Al-Quran menerusi apa yang berlaku terhadap kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, yang mana mereka adalah golongan manusia pertama yang direkodkan dalam sejarah melakukan amalan yang terkutuk dan terkeji ini. Dan kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr 67-72 menceritakan bagaimana apabila datangnya malaikat dalam bentuk lelaki yang rupawan bertandang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, ya, puak-puak gay ini, golongan homoseksual ini, tanpa segan silu menerjah dan menerkam ke rumah Nabi Lut
untuk memperkosa tetamu-tetamunya. Ya, itu betapa tidak segan silunya mereka untuk melampiaskan syahwat kotor mereka. Ya. Dan Nabi Lut alaihissalam kata, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut kata, hampa ni dah tak ada akal. Aku ada anak perempuan cantik-cantik. Ya. Hampa tak pernah mai terjah rumah aku kerana nakkan anak perempuan aku. Tapi tiba-tiba mai jantan, mai yang sejantina dengan hampa, hak nampak good looking, hampa mai terjah macam ini. Maknanya kesongsangan nafsu seksual mereka itu sudah mencecah ke tahap yang sangat teruk, ya. Sehingga Allah Ta'ala kata, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka ini dalam kemabukan mereka itu sudah menjadi hilang pedoman, hilang arah. Itulah kesan daripada syahwat yang memuncak. Dia sudah tidak boleh buat pertimbangan yang waras. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita dua golongan ini yang terjebak ke dalam penyakit angau, suka bernafsu kepada benda yang tak sepatutnya. Ya, kalau tadi sebelumnya kita cerita pasal isteri Al-Aziz yang berkenan dekat Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan dia isteri orang. Ya, tak sepatutnya dia memuaskan nafsu seksualnya dengan lelaki lain kecuali suaminya. Itu dilarang oleh syarak untuk dia mencari lelaki lain untuk memenuhi keinginan syahwat seksual dengan cara zina. Ini adalah haram, ya, haram yang lebih besar lagi, ya, kerana dia sudah bersuami. Yang kedua, ini lebih teruk lagi, ya, syahwat mereka kepada sesama jantina. Dan penyakit ini seperti mana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini penyakit yang para doktor, ya, tidak ada rawatannya, tidak ada ubatnya. Ya, itulah betul. Ya, sebab itu dia tidak ada ubat. Kerana penyakit macam ni dia bukan boleh diberi ubat kemudian sembuh. Sebab itulah setelah sekian lama orang barat mengkaji tentang LGBT ini, mereka dapati LGBT ni dah tak boleh dirawat dan sebagainya. Walaupun mula-mula orang barat kata LGBT ni adalah satu bentuk psychological disorder atau penyakit psikiatri, penyakit jiwa dan sebagainya. Tapi orang barat, bila mereka merawat penyakit psikologi, mereka tak merawat psikologi. Itu yang pelik itu. Orang bila kita kata sakit psikologi, apa yang sakit? Badan ke roh? Roh. Kan? Orang barat bila pergi dekat orang yang psikologis barat, bila dia rawat penyakit psikologi, dia bagi ubat. Ya. Semata-mata ubat. Ubat tu penting pasal bila kita sakit psikologi, lama kelamaan akan ada kesan pada tubuh badan, of course. Tapi itu adalah simptom. Ya, bukannya penyakit itu sendiri. Ya, apa yang kita nampak pada kesan fizikal dalam otak dan sebagainya daripada tekanan perasaan dan sebagainya, itu adalah simptom dan kesan. Bukannya penyakit itu sendiri. Ya. Jadi macam kita kata orang kena COVID-19, nas'alullah al-afiyah. Dia batuk. Doktor bagi makan ubat batuk. Adakah batuk tu simptom? Ya, bukan kuman COVID itu sendiri yang kalau kita makan ubat batuk sampai bergeleng-geleng pun tidak jadi. Makan ubat sesemua tak jadi. Ya. Jadi mereka tak dapat rawatan itu. A'yal atibba'u dawa'u. Atibba'a a'yal atibba'a dawa'u. Wa azza alaihim shifa'u. Dan memang payahlah, tak boleh nak menyembuhkan penyakit ini. Sebab itulah akhir sekali orang barat ni mereka ambil keputusan, biarlah. Ya, sebab mereka tidak mau melibatkan agama. Rawatan psikoterapi, rawatan psikospiritual. Mereka tidak mau buat rawatan psikospiritual ini. Ya. Mereka tidak ada
rawatan yang sebegini rupa dalam psikologi barat. Ya, berbeza dengan psikologi Islam. Ya. Jadi sebab itu kalau kita nak pergi kepada psikologis dan sebagainya, pastikan psikologis yang kita pergi itu ialah psikologis yang worldview-nya adalah worldview sebagai seorang Muslim yang bebas daripada khurafat dan juga sekularisme. Ya. Itu kita kena ingat. Kita ni bila kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang datang dari pakar-pakar apapun dalam bidang keduniaan ini, ilmu empirik dan ilmu akli ini, ya, sains, psikologi, ya, especially ekonomi, banking ke apakah, pastikan orang yang kita nak dapat nasihat itu dia suci daripada dua kotoran. Ya, ada dua najis mughalladhah yang melekat pada ilmu keduniaan. Yang pertama khurafat. Ya. Pastikan kalau kita nak pergi kepada orang agama, ini penyakit orang agama, dia bebas daripada khurafat. Orang agama dia khurafat banyak kalau yang tak betul. Ya. Ini najis yang melekat pada ilmu orang, bukanlah ilmu tapi orang agamawan. Ya. Orang yang sepatutnya ahli dalam agama, tapi mereka ni terkena najis khurafat. Ya. Dan sebagai reaction kepada golongan agamawan yang terpalit dengan najis khurafat ni, mai pula satu lagi golongan bawa najis baru, iaitulah secularism. Almaniyah, almanah, al-alamaniyah. Ya. Yang tidak percaya pula kepada benda-benda ghaib, tak percaya kepada roh, tak percaya kepada malaikat, tak percaya kepada tak. Kalaupun dia percaya, dia kata ilmu, sains, psikologi semua ni dia kata kena bersifat neutral. Tidak boleh dipengaruhi oleh sudut pandang agama. Dia kata sains dia adalah value free, dia kata. Itu satu pembohongan yang paling besar yang pernah dicakapkan oleh manusia dalam alam ini, di antara pembohongan terbesar. Ya. Dia berkata science is value free. Itu bohong. Ya. Semua ilmu terikat dengan value orang yang mengkajinya. Bila orang itu orang Islam yang beriman kepada Allah, ahli tauhid, maka semua kajian-kajiannya dalam hal ehwal keduniaan, perubatan, semuanya akan berhubung, akan ada integration, akan ada integrasi, penyatuan, penyempurnaan, at-takamul. Sebab ilmu itu tak kira lah ilmu agama ke, ilmu apa ke, semuanya kita simpan di tempat yang sama juga, dalam otak kita juga. Dan bila otak berfikir, ilmu itu semua akan dicampur oleh otak. Ya. Jadi yang kata ilmu keduniaan ni value free ni, ini adalah satu pendustaan dengan lisan, tapi realitinya, hakikatnya sentiasa dipengaruhi. Ya. Jadi kita tengok orang barat hari ini, ya, dia kata LGBTQ plus ini adalah neutral, dia kata. Neutral macam mana? Kod celah mana yang neutral? Ya. Semua maksiat dan syahwat semua neutral. Zina neutral. Ya. Semua benda. Ya. Sikit hari lagi apa yang, ya. Tapi bila kita kata apa nama? Kahwin, ya.
Kahwin, mereka kata tak boleh kahwin melainkan sampai umur certain ages. Pasal apa? Kalau kahwin dengan budak kecil ni, pedofilia. Pedofilia bukan kahwin. Pedofilia ni dia bernafsu kepada budak kecil. Ini juga penyakit. Penyakit jiwa. Bernafsu budak kecil ni maknanya dia nak budak je. Dia tak kira budak tu jantan ke betina, dia nak budak. Orang tua dia tak ada. Dia tak mahu. Itu pedofilia. Kan? Adapun perkahwinan ni ada banyak maksud, ada banyak maqasid dia. Kan? Bukan makna bila satu budak umur 9 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun kahwin, maka hidup dia terhenti. Itu adalah worldview orang barat. Worldview orang barat. Mereka kata student not bride. Awak, kalau dah jadi bride, tak dah jadi student. Kan? Cuma, ialah kita kata cuma perlukan kepada sistem yang mengawal supaya tidak diambil kesempatan. Sebab itulah dalam Islam ada konsep wali. Lepas tu, budak yang kahwin kecil, dia bila sampai umur baligh, dia ada khiyar, dia boleh buat pilihan sama ada dia nak teruskan perkahwinan itu ataupun tidak di mahkamah. Dan macam-macam hukum yang Allah Ta'ala dah bagi dan letak, yang kita tak perlu lagi nasihat daripada orang yang tak boleh kenal jantina dia sendiri. Orang barat lah ni, jantina dia pun dia tak tahu apa dia. Dia manusia ke tak manusia pun dia tak tahu. Jadi kenapa kita nak kena ikut telunjuk mereka? Tak perlu. Kan? Kita tak menafikan ada kajian-kajian daripada barat itu yang betul, yang sahih, yang kita terima. Tetapi semuanya kita tak boleh telan bulat-bulat. Ya, kita evaluate, kita kena buat penilaian, tahlil dan naqd. Kita kena ada penapisan. Ya. Itu benda yang penting. Ya. Jadi bagi mereka LGBT ni benda yang netral dia berkata, tapi perkahwinan tak netral. Ya. Hubungan yang dibina di atas ikatan perkahwinan mereka tak mau. Mereka tolak. Ya. Golongan feminism yang ekstrim. Feminism ni ada beberapa darjat. Dia ada extreme feminism. Extreme feminism memperjuangkan LGBT. Sebab apa dia memperjuangkan LGBT? Orang duk faham feminism ni dia bela hak perempuan. Salah. Feminism ni adalah satu mazhab falsafah yang melihat perlu ada kesamarataan jantina, gender. Maksudnya tak perlu kita nak beza-bezakan. Maknanya kalau orang lelaki boleh memuaskan syahwat wanita dengan hubungan seksual lelaki dan perempuan, maka kita juga kena percaya bahawa lelaki dengan lelaki dan perempuan juga ada hak yang sama rata untuk mendapat kepuasan seksual daripada pasangan yang sama jantina. Jantina jangan kita ambil kira. Jadi sebab itulah feminism ni telah menjadi satu kita kata kaki kepada gerakan LGBTQ+. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kenapa? Kerana hakikatnya mereka mencari penawar yang salah. Penawar itu bukan ada pada kajian yang bersifat empirik yang zahir semata-mata. Ya, bila mereka tidak percaya kepada spirit, tak percaya kepada ruh, maka sukarlah mereka nak merawat penyakit yang hakikatnya adalah penyakit rohani. Amrad ruhaniyah, nafsaniyah, bukannya amrad jasmaniyah, badaniyah. Ya. So, ada penyakit badan. Ya. Rawatannya pada tubuh badan. Penyakit rohani rawatannya pada ruh lah. Jadi
Ibn Qayyim kata wa azza alaihim shifa'uh. Sebab itulah dia adalah wa huwa la'amrullahi, demi Allah, kata Ibn Qayyim, ini adalah ad-da'ul 'udal, penyakit yang sangat rumit, ya, wasummul qattal, racun yang membunuh, ya. Jadi inilah penyakit angau ini, penyakit kesungsangan nafsu. Kesungsangan nafsu ni yang kita maksudkan ialah nafsu yang disalurkan dengan bukan jalan syar'i. Termasuklah dalam konsep kita ni adalah zina mahram, zina lelaki orang berzina, bini orang berzina. Zina, suami yang dah ada isteri pergi berzina dengan perempuan lain, perempuan yang dah ada suami pergi berzina dengan lelaki lain, ini bukan zina yang biasa. Ini adalah satu bentuk seksual yang songsang. Ya. Ini adalah kesongsangan nafsu seksual yang tidak kurang kesongsangannya daripada LGBT. Ya, sebab itulah hukumannya berat, macam kita dah tengok. Itu kita dah baca, hukuman yang macam ini adalah lebih berat, rajam. Sama juga macam orang yang melakukan hubungan liwat, direjam. Kan? Pasal dia adalah syahwat yang menyimpang, syahwat yang songsang. Sepatutnya wanita, isteri syahwatnya pada suami, suami syahwatnya pada isteri dia. Tiba-tiba dia pergi bersyahwat kepada wanita lain. Dan ada penyakit lebih teruk lagi, dia jenis bersyahwat kepada bini orang. Ni pun ada penyakit juga. Ada manusia ada penyakit hati, syahwat yang pelik. Dia lebih seronok, lebih suka kalau dia buat hubungan seksual yang haram itu dengan wanita yang ada suami. Ini juga satu penyakit yang kita boleh anggap benda ni benda yang sudah menjadi open secret dalam masyarakat. Ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang berlaku bila hukum hakam sempadan syarak tak dijaga. Ya. Hukum hakam sempadan syarak tidak dijaga pandangan yang lebih besar sekali, tak dijaga pandangan. Dan orang barat, orang kafir barat, antara kehinaan dan kenistaan mereka ialah mereka mempropaganda dan menyebarkan ideologi ini. Dia bukan lagi jadi syahwat biasa. Syahwat yang sudah menjadi satu ideologi. Ya. Mereka nak balik kepada zaman kepercayaan karut-marut nenek moyang mereka, percaya khurafat yang wanita adalah hak perkongsian, yang tidak ada, mereka tidak mau menghormati ikatan perkahwinan. Agenda mereka adalah meruntuhkan, kerana perkahwinan adalah satu bentuk ikatan. Yang hakikatnya perkahwinan tidak cocok dan tidak padan dengan ideologi liberalism sebenarnya. Dan tidak padan dengan ideologi feminism sebenarnya. Kerana perkahwinan membataskan kebebasan. Perkahwinan maknanya kita hanya terikat dengan satu pasangan untuk memuaskan syahwat. Yang ini mereka tak boleh terima dalam ideologi liberalism, feminism. Ya, benda ni tak masuk akal pada mereka lah, kerana mereka hakikatnya sudah tidak berakal. Bahkan bila mereka tidak berakal itu, mereka lebih teruk daripada binatang, daripada haiwan. Nah, wa huwa aqsamun. It is of different categories. فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله
فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل، أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته وتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. Dia kata, at times it could reach a level of unbelief, syirk, al-kufr. Kadang-kadang syirik ini, angau ini boleh sampai ke tahap syirik akbar. Iaitulah such in the case of someone who takes the one they are infatuated with as a partner besides Allah, loving them as equal to loving Allah subhanahu wa ta'ala. What would the case be if they love their beloved one to a higher level than their love for Allah? This is a form of infatuation that is not forgiven, as it is from the most severe forms of shirk, and Allah does not forgive that partners be associated with Him unless the person makes repentance, taubat nasuha, during their lifetime. The mark of this polytheistic infatuation, al-ishq al-shirki al-kufri, is that the person who is affected will place the pleasure of their beloved one at a higher precedence than their Lord being pleased with them. Dia mendahulukan redha kekasih yang dia angau melebihi redha Allah. And if both their duty they must perform towards their beloved one and the right of their Lord and obedience towards Him conflict, they place their duty towards their beloved one before the right of their Lord, value the pleasure of their beloved one over pleasing Allah, and such a person will exert their most precious efforts for their beloved one before exerting any effort, if any, for their Lord. He does all he can to draw closer to the one he is infatuated with, and only devote whatever is left of obedience towards his beloved one to his Lord, if any. Ya. Jadi inilah keadaan. Ya. Orang jadi yang bahayanya angau ini boleh sampai ke tahap syirik. Contoh angau yang syirik ni macam mana? Angaunya kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang salih. Ini banyak berlaku angau kepada orang salih walaupun dia bukan dalam bentuk seksual tetapi bentuk pengagungan dan pemujaan. Ya. Kerana terlalu mengagungkan. Oh, tengok muka Tok Guru. Indah, tenangnya hati, dia kata. Tengoklah muka Tok Guru kita ni macam muka Nabi. Tengok muka Tok Guru kita ni macam tengok muka Nabi. Siapa yang memandang wajah guru kami akan mendapat keramat yang besar. Ya. Anda ingat lu, ada sekumpulan golongan tarekat Naqsyabandi. Mereka bubuh gambar Tok Guru mereka. Di gambar tu ditulis di bawah tu, barang siapa memandang wajah guru kami ini akan mendapat karamah yang besar.
Pandang muka Tok Guru. Lepas tu bila berzikir tu dia suruh hadirkan wajah guru. Ada dalam kitab-kitab tasawuf falsafi ni dia ajak, dia kata bila nak berzikir dia kata hadirkan Allah dalam hati. Ingat Allah satu hal. Tapi dalam masa yang sama kena hadirkan juga jisim Nabi. Jisim Nabi, jasad Nabi kena dihadirkan. Dan kena gambarkan surah rupa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Nampak? Ini adalah penyakit asyqus suar yang cukup bahaya. Menyembah selain Allah Ta'ala. Dia berkata ni rabitah ni haram, syirik. Ya. Karena dia sebenarnya adalah mengambil wasitah, perantara dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga berlaku dalam golongan yang terjebak dalam angau yang bentuk seksual ini. Berlaku. Sehingga ke tahap apa yang kita dapat lihat hari ini, ke tahap mereka hendak menghalalkannya. Hendak menormalisasikannya. Kan kalau di Twitter tu sampai hari ini dia ada kempen campur LGBT. Semua budak-budak muda. So siapa yang join kempen tu dia akan letak dekat dia punya nama dia dekat Twitter account itu, di hujung tu dia buatlah campur LGBT. Yang bila kita tengok gambar pakai tudung, kalau yang perempuan kan, depa ni mungkin tidak mengamalkan cara hidup LGBT, tapi depa, bagi mereka tidak boleh kita ada rasa tak senang, tak suka dengan golongan LGBT. Ini adalah gerakan untuk menormalisasikan benda yang abnormal. Ini bahaya. Kita sudah mula diserapkan dengan pemikiran bahawa sesuatu yang tidak normal itu boleh dinormalkan. Seolah-olah kita tidak ada lagi kebenaran yang mutlak. Tidak ada lagi the objective truth. Ini adalah perkara yang kita kena hati-hati, especially dalam fasa yang telah kita lalui sebelum ini, fasa pandemik itu. Sehingga kan hari ini bila dibuat SOP ditarik balik. Dia kata boleh merapatkan soft. Merapatkan soft tu pun dah jadi keliru dah makna. Dia keluar kata boleh rapatkan soft, tapi bila kita pergi masjid, tengok-tengok yang dirapatkan ialah hujung sejadah. Yang mana satu sebenarnya? Kan? Adakah kerana dah lama sangat tak ulang kaji kitab gambarnya? Kan? Hak yang buat nak duk jaga masjid ni pun dah babuk dah kot depa punya hukum fiqh, ilmu fiqh depa dah berabuk gambarnya. Ya, hukum fiqh solat jemaah depa dah berabuk. Tak gabuih ya. Patutnya sebelum depa nak buat nak keluarkan SOP baru tu gabuih dah dulu. Kan? Jadi kenyataan tu mengelirukan. Kenyataan terang-terang tulis tanpa penjarakan fizikal, dalam kurungan bahasa Inggeris, no physical distancing. Itu dia punya kenyataan resmi. Tetapi bila main praktikal, sama ada kenyataan tu betul, tapi orang yang tak faham, sebab jadi keliru bila disuruh bawa sejadah. Kan? Bila disuruh bawa sejadah, maka orang jadi keliru. Mungkin juga orang keliru. Sebab orang fikir macam mana nak rapatkan saf kalau kita kena solat di atas sejadah yang bersaiz standard. Kalau dia kata bawa sejadah kecil, lapik dahi saja, itu mungkin kita boleh bayang, boleh rapat saf. Ya, tapi kalau dah kena duduk atas sejadah yang besar tu, memanglah takkan berlakulah
rapatkan saf, kan? Sedangkan yang ini diperoleh sebelum fasa endemik, sebelum peralihan, belum fasa endemik lagi kita ni, tapi peralihan, sebelum peralihan fasa endemik lagi, polis sudah amalkan rapatkan sejadah ni. Dan sekarang dia polis, dia memang rapat, buat anda rasa dia memang rapatkan saf, bahkan dia polis sebelum ni pun dah boleh rapatkan saf bagi orang yang datang, yang satu rumah atau yang datang sekali, ya. Tapi nampaknya ada tempat-tempat lain masih lagi keliru, ya. Keliru identiti. Pasal apa? Pasal itu padahal bukanlah lama sangat kita semayang berjemaah rapatkan sah ni dah berkurun-kurun dah, kan? Baru 2 tahun saja yang kita tak rapatkan sah ni, kan? Tu pun jadi keliru. Kadang-kadang takut-takut tu ada. Memang orang takut-takut lagi, kan? Pasal penyakit kes juga masih tinggi, tak nafi. Tapi kalau kita dah ambil semua precaution yang ada, pakai pelitup muka, hand sanitizer, apa semua, ya, tawakal ala Allah lah. Sebab al-darurat tuqaddaru biqadariha, kan? Darurat itu dikadarkan sekadarnya sahaja. Jadi ni antara perkara, balik pada cerita kita tadi, nak Ahmad kata orang kafir ni dia memang berusaha nak menanamkan dalam pemikiran kita, dalam ideologi kita, ya, kononnya tidak ada absolute truth, kebenaran mutlak. Semua benda boleh berubah. Semua hukum boleh berubah, ya, mengikut perubahan masa dan tempat. Termasuklah agama, termasuklah isu-isu yang prinsipal dalam agama. Kita dah baca banyak kali dah sebelum ni apa garis panduan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat menerusi Research and Development Corporation, RAND Corporation, penilaian untuk menilai seseorang itu sebagai moderate Muslim. Apa makna moderate Muslim? Kan? Di antara soalannya ialah, do you agree with actualizing the Sharia laws, memperlaksanakan undang-undang syariah? Of course lah orang Muslim kena setuju. Kalau dia tak setuju undang-undang syariah dilaksanakan, maka dia sudah bukan Muslim. Jadi bagi mereka, even Islam itu sendiri boleh kita panggil apa, redefine, ditakrif semula, ya. Sebab itu di barat mereka iktiraf ajaran Qadiani, sedangkan Qadiani mengaku ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan khatmun nubuwah yang menjadi fundamental asasi, yang merupakan makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini di antara cara mereka nak mengubah cara pemikiran kita supaya kita tidak terima lagi di sana adanya apa yang kita panggil sebagai absolute truth. Bagi mereka semuanya adalah kebenaran yang subjektif, subjected to redefinition, penakrifan semula, supaya dia boleh disesuaikan dengan situasi, masa dan tempat. Kerana di sisi pahaman secularism, dia tidak ada kebenaran yang merentasi masa dan tempat.
Setiap masa dan tempat ada kebenaran yang tersendiri yang berbeza dengan tempat dan masa yang lain. Inilah hakikat al-manah, secularization, iaitulah mensubjekkan kebenaran kepada ruang, masa dan tempat. Space, time, dimension. Maknanya setiap masa ada kebenaran yang berbeza, setiap tempat ada kebenaran yang berbeza. Sebab itu sekarang kita tengok mereka buat gerakan-gerakan nama-nama ideologi Islam based on tempat. Contoh yang paling jelas dekat kita ialah Islam Nusantara. Dia kata Islam Nusantara. Betul ke tak betul? Salah. Penamaan Islam Nusantara tu pun dah tak betul dah. Tak. Kalau kita buat nama Islam Yayasan Ta'lim, betul kah? Tak betul. Tak betul. Lepas ni kita akan ada Islam yang berbeza di setiap tempat. Islam supermarket lain, Islam restoran lain, Islam gerai tepi jalan lain, Islam sekolah lain, sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, tadika lain, degree lain, masters lain, PhD lain. Tidak ada. Sedangkan Islam dia adalah kebenaran mutlak yang merentasi masa dan zaman. Salihul likulli zamanin wa makan. Ini adalah fundamental Islam. Makna seorang Muslim ialah dia meyakini bahawa agama Allah Ta'ala itu tidak disubjekkan kepada masa dan tempat tertentu, tetapi Islam itu merentasi masa dan tempat. Islam yang mengislamkan masa dan tempat. Ya. Kita diislamkan, bukan kita yang mengislamkan, kita mengubah Islam. Orang Melayu masuk Islam, bukan Islam masuk Melayu. Ya. Bila Islam datang, orang Melayu ubah cara pemikiran mereka, ubah akidah mereka, ubah tata cara hidup mereka, ubah cara pakaian mereka, ubah nilai-nilai etika dan sosial mereka supaya bersesuaian dengan tuntutan Islam. Ya. Bukan Islam itu diubah. Mungkin sebab dulu orang Melayu hidup tak kahwin, kongsi betina, maka Islam yang masuk ke tanah Melayu ini diubah hukumnya tidak ada kahwin masalahnya. Tidak. Bahkan orang Melayu menjadi sangat sensitif kepada zina. Menjadi sensitif kepada perhubungan terlarang lelaki dan perempuan. Kalau dulu orang Melayu boleh kongsi, share orang perempuan, nasallallahu al-afiyah. Tapi bila Islam datang, anak dara duduk tepi tangga pun dianggap aib. Mai mana? Kerana Islam. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu. Kerana Islam melarang perkara tersebut. Jangan tabarruj macam tabarrujnya jahiliyah yang awal. Yang setiap kaum ada jahiliyah dia. Orang Melayu sebelum Islam adalah jahiliyah. Dan ciri-ciri jahiliyah itulah dia. Orang Arab jahiliyah. Orang perempuan dia bila berjalan keluar daripada rumah, sembak minyak wangi, ketang dada. Ni, buka dada ni, lihat ni buka bagi nampak tang dada ni. Supaya bila lalu tu orang lelaki cium bau wangi dia, tengok segala perhiasan dia, segala keindahan yang ada pada tubuh badan dia. Mai Islam Allah Ta'ala kata waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ya? Itu. Datang hukum yang baru. Ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika
وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Atau hukum yang baru. Ya. Kita ubah sudut pandang. Ya. Jadi Islam adalah teras. Islam adalah asas. Islam ada teropong yang kita jadikan dia sebagai teropong untuk kita melihat semua isu dalam dunia ni. Ya. Jadi kita kena hati-hati dengan gerakan barat yang cuba nak mempromosi pemikiran kononnya tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran yang merentasi masa dan zaman. Ini adalah satu pahaman yang sangat bahaya. Ya, pahaman yang sangat bahaya. Ya, kerana dia merosakkan Islam. Kerana Islam berlawan sama sekali dengan sekular. Sama ada sekularisme maupun secularization. Kedua-duanya Islam tolak dan bantah. Ya. Kalau ada orang kata kita nak buat sekular Islam, tak mungkin. Itu karut macam orang kata liberal Islam. Islam liberal. Ini mengarut. Islam maknanya submission, total submission to God, to Allah Subhanahu wa ta'ala by obeying to all his commandments and abstaining from all his forbiddens. Tak? Kita melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Ini adalah satu bentuk pengawalan. Ya. Yakni kita menyerahkan diri kita kepada kawalan Allah. Ya. We submitting ourselves to the divine control. So we submit ourselves to be controlled by the divine laws. That's what a Muslim means. To be a Muslim means. Yeah. We are giving ourselves. We are apprehending ourselves to the divine laws. We are declaring that we are not just only obeying to Allah Subhanahu wa ta'ala, but we are declaring the fact that we actually are the servant of Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Kita nak mengakui kita ni adalah servant, hamba, abdun. Sebab itu kata Asy-Syatibi rahimahullah, tujuan Allah Ta'ala turunkan syariah ni apa? Liyakunu ibadan lillahi ikhtiyaran ba'da an kanu ibadan lahu itirara. Untuk mereka menjadi hamba Allah dengan mereka punya pilihan by their own volition. As the matter of fact, seperti mana hakikatnya mereka juga adalah hamba Allah secara ciptaan. Ya, kerana mereka adalah ciptaan Allah. Kata kita dah ulang-ulang pagi petang, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah penjaga, pemelihara, penciptaku. Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Maka oleh demikian itu aku adalah hamba-Mu dan aku sentiasa terikat dengan perjanjian denganmu. And I am your servant wa ana abduka wa ala ahdika.
kita mengaku, we declare ourselves that we are duty bound kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ala ahdika, and I am always in covenant with you. Dan sentiasa dalam perjanjian, dan sentiasa ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya. Wa wa'dika mastata'tu, sekadar sehabis mampu upayaku. Ya, itu apa nama Sayyidul Istighfar, dimulakan dengan itu. Ya, pagi dan petang kita mengakui hakikat itu. Hakikat inilah hakikat seorang Muslim. Jadi macam mana tiba-tiba Muslim liberal. Liberal tak boleh jadi Muslim. Ya, liberal dengan makna falsafah dia lah. Bukan dengan makna, asal makna kalimah liberal ni adalah semakna dengan nobility, kemuliaan, kebangsawanan, orang yang bukan hamba, orang yang merdeka, al-hur. Masyarakat barat tu mereka ada orang merdeka, orang hamba macam masyarakat yang lain. So liberal maknanya dia bukan orang hamba, itu saja. Tapi kemudiannya itu hamba kepada manusia. Tetapi sekarang ni orang liberal di barat, fahaman liberal ialah membebaskan diri daripada perhambaan kepada Tuhan. Dalam konsep secularization, itulah dia. Nak membebaskan diri daripada hakikat wujud yang sebenar. Lalu mereka sudu reality. Ya. Kononnya reality itu subjected to certain places, certain times, certain periods. Every certain period have its own reality, have its own truth. So truth now, according to them, are space-time dimension bounded. Ini salah. Atau kita kata absolute truth ialah truth that prevail upon time and space dimension. Maksudnya dia adalah kebenaran yang merentas, yang mengatasi zaman dan masa. Itu baru kebenaran. Itu baru hakikat yang mutlak. Ya. Dan orang barat tidak mahu mengakui perkara inilah. Itu yang datang gerakan LGBTQ+ ini, yang menjadi tajuk utama kita ini. Kan? Naam. Jadi orang yang mengalami kesongsangan syahwat ini, dia boleh sampai ke tahap itu tadi. Tahap memberontak kepada Tuhan Azza wa Jalla dan nak membebaskan dirinya daripada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kata al-ishq itu min aqsamihi ma huwa syirkun, kufrun, ilhadun. Apa yang di antara jenisnya ialah kufur, syirik dan ilhad. Kerana nak ikutkan sangat syahwat itu sampai dia menafikan kebenaran mutlak, menafikan hakikat realiti yang sebenar bahawa manusia lelaki diciptakan untuk perempuan. Ya. Bahawa Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Ini al-arham dibina di atas perhubungan lelaki dan perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa itu pula untuk lelaki dan perempuan itu anak-anak Adam dan banatul Hawa, ya, mereka ini diikat dengan satu ikatan yang teguh. Ya. Allah Ta'ala kata وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Wanita itu telah mengambil daripada para suami mereka satu ikatan yang sangat tebal. Ikatan perkahwinan. Ya. Kita ikatan yang suci, sacred. Dia bukan sesuatu yang boleh dipermudahkan, diremehkan. Bersuka hati. Tapi hari ini orang barat nak menghapuskan benda inilah. Perkara yang manusia sejak berkurun-kurun lamanya telah bersetuju, telah bersepakat bahawa satu perhubungan antara makhluk dengan makhluk yang lain yang dianggap suci, sacred, yang sakral ialah perkahwinan. Sakral dari sudut kita mengikat hubungan ini dengan kitabullah. Ya, dalam Islam. Ya. Dan banyak lagi perhubungan-perhubungan yang dianggap suci, itulah ikatan persaudaraan atas nama agama, innamal mu'minuna ikhwah. Itu juga satu lagi bentuk. Ini juga mereka nak buang. So, apa saja yang merupakan absolute truth, gerakan orang kafir barat hari ni nak buang benda tu daripada kita. Ya. Dan mereka membawa pelbagai khurafat untuk menyokong ajaran songsang mereka. Ya. Khurafat, bukannya betul pun. Sudut sains ni khurafat lah. Tetapi mereka tayangkan kepada kita, mereka persembahkan kepada kita seolah macam dia adalah sesuatu yang sains. Konon-kononnya sains telah membuktikan. Konon-kononnya sains telah menyatakan. Sangat tidak betul. Sains yang mereka bawa itu adalah sains yang dibina di atas worldview mereka. Sains yang berpijak kepada nilai-nilai songsang yang mereka telah bawa. Sedangkan Islam ada nilai-nilai sains yang tersendiri. Ada dia punya bioethics yang tersendiri. Ada nilai-nilai dan konsep akhlak yang tersendiri. Ya. Falsafah etika ini, philosophy of ethics, telah menjadi salah satu medan peperangan yang besar antara kita umat Islam dengan orang Barat. Mereka nak bebaskan etika daripada panduan Tuhan. Mereka kata kita boleh buat akhlak, ya, berdasarkan kajian-kajian neutral. Bohong. Satu kebohongan. Sekarang kita tengok di Barat bagaimana mereka masuk ke dalam krisis ethical crisis. Krisis etika. Mereka tak tahu apa yang betul, apa yang tak betul, apa yang boleh dibuat, apa yang tak dibuat. Dan benda itu disebarkan, dipropagandakan menerusi filem-filem, kartun-kartun, novel, ya. Penceritaan bawa falsafah yang begitu besar.
Antara contoh ya, drama barat yang mempropagandakan nilai-nilai LGBT. Drama 911. Kan? Kalau kita faham dia punya falsafah dia, kenapa dia jadikan cerita tentang orang bomba penyelamat, lepas tu orang angkat telefon 911 tu, kan, polis tolong orang, doktor kerja di hospital. Kenapa drama yang macam ini dijadikan sebagai medium untuk menyebarkan LGBTQ+? Sebab macam biasalah bagi mereka, yang penting ialah kita buat benda baik, tolong orang, humanism. Yang penting hidup kita adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk buat baik kepada manusia, tanpa terikat kepada sebarang nilai, etika, akhlak. Itu semua benda belakang. Kebaikan hanya diukur kalau satu orang itu baik kepada manusia lain. Semuanya adalah human centric dalam satu sudut, walaupun mereka tak percaya dalam satu sudut lain. Lebih teruk lagi, dia sebenarnya adalah world centric. Ini mereka tidak ada sudut pandang yang lepas daripada alam zahir, alam syahadah. Mereka tidak ada istilah alam ghaib. Ya. So, tolong orang, bantu orang, semuanya adalah nilainya adalah diukur etikanya itu pada secara empirik. Sejauh mana manfaat fizikal. Ya. Kalau benda tu memberi manfaat fizikal, ya, itu adalah baik. Kalau tak ada manfaat fizikal, tak baik. Kerana mereka tidak beriman dengan manfaat ghaib. Ya. Itu kita kata banyak sekarang ni. Ya. Even cerita kanak-kanak diulang semula. Kalau dulu kita kecil kita tengok kartun-kartun Disney, cerita dongeng, semuanya berakhir dengan perkahwinan. Snow White kahwin, Cinderella kahwin. Tapi bila disusun balik cerita Cinderella itu, dia tak kahwin. Kan? Sebaliknya, putera raja itu pula yang tinggalkan istana dan bagi adik perempuan dia jadi raja. Itu semua cubaan untuk memasukkan pemikiran yang begitu kepada kanak-kanak daripada usia yang awal. Tapi berapa ramai orang yang sedar hakikat tersebut. Ya. Ini tidak ada benda yang datang daripada barat yang kita boleh telan bulat-bulat, walaupun cerita kartun, walaupun komik. Ya. Semuanya mesti melalui proses evolution, penilaian. Kan? Kita kena tapih, kena semak. Adakah sesuai dengan Islamic worldview, sudut pandang Islam terhadap dunia ini, yang mana dunia Islam bukan dunia sahaja, kita ada al-akhirah. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala celak orang kafir dengan Allah Ta'ala kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu yang zahir daripada kehidupan dunia. Akhirat mereka leka, lalai, mereka tak ambil tahu, tak ambil kisah. Inilah secularism. Jangan kata Allah Ta'ala tak cerita pasal secularism. Allah Ta'ala cerita daripada awal lagi. Orang Yahudi, agama mereka, walaupun mereka percaya kepada Tuhan dan sebagainya, tapi dalam itu ada tampak-tampak secularism. Ada Yahudi yang tak percaya hari kiamat, hari akhirat. Ada Yahudi yang percaya bahawa apokalips kiamat itu adalah dalam dunia yang ada sekarang ini saja, tidak berubah. Sedangkan Allah Ta'ala kata yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Langit akan ditukar, bumi akan ditukar. Ya. Itu hakikat. Ya.
Maksudnya kita ada hakikat lain selain daripada dunia. Sebab itulah kata Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu dalam mesejnya menyatakan, ini mesej yang cukup ringkas tapi padat nak bagi tahu apa dia Islam punya sudut pandang terhadap dunia dan kenapa umat Islam berjihad memerangi orang kafir. Kenapa? Dia kata apa? Linukhrijal ibadah min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kami nak keluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah semata-mata. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan daripada kezaliman agama-agama buatan manusia kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, dan daripada kesempitan dunia, daripada sudut pandang itu hanya dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini orang mukmin. Sebelum tu Allah kata apa? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Itulah yang kita kena faham. Kita cerita pasal LGBT ni, dia isu yang lebih luas daripada sekadar syahwat. Dia adalah syahwat yang telah dijadikan satu ideologi, syahwat yang sudah dijadikan pegangan akidah, na'udzubillah min zalik, sehingga mencapai tahap kesyirikan, kekufuran, syirkun akbar. Dia sudah jadi millah, agama baru, agama lain yang berlawanan dengan Islam. Sebab itu gerakan LGBTQ+ sebagai satu gerakan, sebagai satu falsafah, sebagai satu ideologi adalah kufrun akbar, syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Ini yang kita kena faham, yang inilah yang Ibn Qayyim duk bagi tahu ni. Itu dia kata, fata'ammal hala akthar usyaq suwar hal tajiduha mutabaqatan lidhalika thumma dha'ha lahum fi kifah وتوحيدهم وإيمانهم في كفة وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. Reflect on the condition of most of those who are infatuated with images. Are they, as we have just mentioned, that place their situation on one side of the scale and their level of monotheism, tawheed, and iman on the other. Then measure the two weights with a scale that can identify what pleases Allah and His Messenger and correspond to fairness and justice. Jadi maknanya, tengok, Nuqai suruh perhati keadaan orang yang terjebak dalam penyakit ini. Macam mana keadaan iman dan tauhid mereka? Adakah mereka ni orang yang ambil kisah dan peduli tentang hukum hakam agama? Kita di Malaysia, kita dah terbeliak biji mata tengok apa yang Sajat buat. Tengok apa yang 2-3 kes juga walaupun tak dikecohkan. Ya. Itu memang benda yang jelas. Ya. Kes-kes perempuan yang murtad, na'udzubillah min zalik, kerana nak kahwin dengan lelaki kafir. Na'udzubillah min zalik. Itu semua berlaku dalam masyarakat. Itulah kesan cinta yang dilarang oleh Tuhan Azza wa Jalla, oleh Allah Ta'ala. Bila kita tidak submit, tidak menyerah diri, tidak melakukan submission kepada dia, maka itulah yang akan berlaku. Nas'alullah al-afiyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.